Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So firstly, ini adalah sebuah cerita seram yang tak seram. So ini adalah peringatan awal. Sebelum tu jangan lupa share, like dan subscribe channel ni supaya kami dapat buat lebih banyak lagi konten-konten yang menarik. Oh sebelum tu, kenapa saya pakai face mask ni? Okay, Santai Chill dah ada face mask sendiri. So siapa yang berminat untuk dapatkan, jangan lupa boleh pergi ke IG kami atau Facebook kami untuk membelinya. Harga adalah cuma RM25 termasuk postage. Awal guys, kita ada logo kat sini. Dan yang bestnya, face mask ni korang boleh adjust dia punya ketat. So yang mana perempuan jangan risau, dia boleh ikat kat belakang ni. Okay, right? Dapatkan segera. Nanti dah habis, jangan minta-minta lagi, okay? Sebab benda ni limited edition guys. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Buka. Okey, kita kembali kepada cerita yang aku nak cerita ni. Kita kena serius guys. Pada satu hari, ada seorang makcik ingin membetulkan atau membaiki keretanya di sebuah bengkel. Jadi semasa makcik ni hantar keretanya di bengkel ni, dia berbual dengan seorang pomen, di mana pomen ni yang membaiki kereta makcik ni. So dalam pomen ni tengah baiki kereta makcik ni ajak berbual, bersembang bersama. Dan kisah ni diceritakan oleh makcik itu sendiri pada pomen tu. So masa pomen ni tengah buat kerja, makcik ni pun buka cerita guys. Kisah ni bermula ataupun kisah ni terjadi pada tahun 90-an. Pada tahun 1997, mak kepada makcik ni telah meninggal dunia disebabkan sakit tu. Okay, disebabkan mak dia telah meninggal dunia, dia terpaksa berada di hospital untuk temankan jenazah maknya sebelum dikebumikan. Okay, nak dijadikan cerita bak kata Hafiz, dan jadikan cerita pada malam tu. okay. Masa makcik ni temankan mak dia, masa tu belum masuk dalam sebuah bilik ni. Bilik apa nanti aku bagi tahu. Jadi masa tengah sorongkan mayat makcik itu daripada bilik, kan, bila dah disahkan, mayat ni akan dihantar ke bilik mayat guys. Tapi masa tu makcik ni tak tahu yang bilik tu adalah bilik mayat. Okay. Jadi jenazah tu pun diletakkan di bilik mayat di tengah-tengah, ditemani oleh seorang staf hospital. Okay. Jadi macam kita semua tahu, kat dalam bilik mayat ni keliling dia semua banyak loka, banyak loka mayat lah kan. 1, 2, 3, 4 banyak. Dan ada beberapa pintu. Dan kat bilik ni, pintu keluar masuknya adalah jenis shutter. Kalau kau nak tahu jenis shutter ni, jenis yang bukan buka pintu macam tu lah, jenis yang tekan guys. Okay. Makcik ni pun dengan muka yang sayu sedih, maknya telah meninggal, matanya tersorot memandang jenazah maknya. Yang staf ni pun dia kesian sambil memandang ke arah keliling bilik mayat tu dengan memerhati loka-loka yang kat sekeliling dia. Terus matanya melirik ke arah makcik tu. Kesian makcik ni. Dia pun tanya makcik tu, "Makcik nak tunggu sini ke?" Makcik tu tak jawab apa, dia hanya angguk, cakap mengiyakan yang dia nak tunggu situ. Tapi staf ni dia macam pelik, dia tak tahu ke yang tu bilik mayat. Then staf ni kata, "Makcik nak baca Yasin ke sini?" Makcik tu still angguk, tak kata apa-apa. Dia nak baca Yasin. So
makcik ni pun bacakanlah Yasin yang pertama. Okay. Bila dah habis Yasin pertama, yang staff ni tak tahu pula yang makcik ni nak sambung lagi bacaan Yasin. Jadi staff tu pun cakap kepada makcik tu, "Makcik, saya nak keluar ni. Makcik ada nak kirim apa-apa tak?" Makcik tu geleng, dia tak ada apa-apa nak dikirim. Okay. Jadi staff tu pun cakap pada makcik tu, "Makcik, saya minta izin keluar ya." Jadi staff tu pun keluar setelah dibenarkan oleh makcik tu. Yalah, dia tak nak diganggu kan. Jadi makcik tu pun sambunglah baca Yasin 2-3 kali lagi di depan jenazah maknya. Bila dah 3 kali baca Yasin, makcik ni pelik. Keadaan suasana menjadi sepi dan tiba-tiba sejuk guys. Yalah, bilik mayat kan, mestilah sejuk. Bila dah sejuk ni, dia rasa tak sedap hati. Dia tengok jenazah mak dia. Tiba-tiba guys, mata mak dia ni terbuka. Mata memandang ke arah makcik ni guys. So bila mata dah terbuka, makcik ni pun pelik. Kenapa mata ni terbuka? Tadi bukan tutup ke? Lagi sekali benda pelik berlaku. Tangan makcik ni tiba-tiba pegang tangan makcik ni dengan kuat. Makcik ni terkejut. Kenapa ni? Dia pun tarik. Oi, orang mati guys, macam mana boleh pegang tangan kan? Tapi makcik ni memang positif guys. Yalah, mungkin sebab tu mak dia kan. Oh, jenazah ni sejuk kot. Dia pun apa lagi, buka lah selendangnya. Kira ni sebab tahun 90-an kan. No wonder lah pakai selendang. Dia buka selendang dia, dia selimutkan jenazah mak dia dengan baju dia sekali guys, baju kurung tu. So sebab dalam ada t-shirt, okay, dia pun selimutkan juga dengan baju kurung dia guys. So kat situ dia tengok, kalau macam ni okey kot. Mata yang terbuka tadi dia tutupkan semula. So dia tak nampak lah keadaan mayat dalam tu. Memang dah diam. Mungkin disebabkan sejuk katanya. Setelah tu, bila dia dah tak berselendang, dia dah tak baju panjang sebab dia pakai t-shirt je kan. So makcik ni pun mula rasa sejuk. Bila dah rasa sejuk, makcik ni rasa nak ke tandas. Bila makcik ni nak ke tandas, sekali lagi bila dia cari pintu tak jumpa guys. Sebab pintu yang ada hanyalah pintu-pintu loka mayat. Tapi makcik tu tak tahu yang itu adalah loka-loka mayat. Dia cari pintu, mana pintu keluar ni? Tak jumpa. Sebab dia tak perasan staff tadi ikut pintu mana. Sebab masa tu dia tengah fokus dengan bacaan Yasin dia. Jadi dia pun cek satu-satu pintu. Cek satu pintu tak jumpa. Mana agaknya staff tadi keluar kan? Tapi ada satu pintu ni, dia keluar asap banyak guys. Asap yang sejuk kan. Dia tengok kenapa pintu ni banyak asap yang keluar. Dan dia pun rasa mungkin inilah pintu keluar sebab pintu lain tak berasap. Kemudian tangan dia tu pergi dekat pintu tu. Dia tarik. Pintu tu agak ketat guys. So dia tarik dengan kuat, tapi pintu tu buka dengan perlahan sebab benda tu berat. Dia tarik. Alangkah terkejutnya bila dia baru perasan yang dalam pintu tu atau loker yang dia buka tu sebenarnya adalah bilik mayat ataupun loker mayat. Masa tu dia dah pelik, dia panik. Kenapa mayat tu? Mayat tu dalam keadaan baring dengan kepalanya yang sengit, matanya memandang ke arah makcik tu. Dia dah panik, muka makcik tu tiba-tiba pucat. So jadinya dengan keadaan rambut, dengan keadaan yang tak berselendang, dengan baju t-shirt, muka pucat guys. Apa yang kau rasa? Jadi bila makcik ni muka dah pucat, dah kelabu, tiba-tiba satu pintu ni terbuka. Rupanya yang datang tu adalah pemandu van jenazah guys. Dia nak ambil atau nak uruskan jenazah tu. Tiba-tiba pakcik ni pun tengok ada sebuah lembaga lah depan dia ni kan, dengan rambutnya yang gebang, dengan muka pucat. Disangkakan itu adalah sebuah lembaga. Nak tahu apa pakcik tu cakap? "Nyah engkau saka, tinggalkan tuanmu itu." So tinggalkan guys. Dia ingat yang makcik ni adalah saka. Tiba-tiba makcik ni pun rasa takut. Bila dia takut, dia buat apa guys? Makcik ni menangis guys. Dengan keadaan muka pucat, rambut gambang, pakai t-shirt. Dia menangis. Dan masa tu makcik tu terkencing. Tapi pakcik tu tak berhenti kat situ. Dia kata ditambah lagi. Tambah apa? "Kalau kau tak nak pergi juga, aku akan bacakan kau dengan kalimah suci Al-Quran ini, sesuci debu yang hening."
Laki tu pun terus buka silat, menembuk-nembuk angin kan, tumbuk angin. Makcik tu pun dah tak tahan, dia pun terkencing kat situ. Sambil makcik ni menangis, melolong ketakutan, driver van ni pun still lagi meneruskan buka pencak silat anginnya guys. Tapi sebabkan makcik tu still menangis, pakcik driver van ni dia pelik, kenapa tak di-fake kan. Pakcik tu apa lagi, dia pun pergi dekat tanah, ambil segumpal tanah merah, dibacakan dengan nasyid nasihat, dibalingnya ke arah makcik tu. Jadi bila dibalingnya tanah merah itu, tanah tu guys terkena dekat makcik tu, terkena kat makcik tu. So makcik tu pun macam kesakitan guys. Serius. Makcik tu jadi macam ketakutan, kesakitan sebab tanah masuk mata kan. Jadi kat bilik mayat tu pun berterabur dengan tanah merah. Kemudian nak dijadikan cerita, staf hospital yang tinggalkan makcik tu tadi datang semula. Dia masuk, dia buka je pintu, tengok keadaan dah berubah, dengan keadaan yang huru-hara kan. Dia kata, apa yang jadi ni kan. Dia pun nampak makcik tu tengah menangis melulu ketakutan, pakcik ni pula tengah buka silat sambil baling tanah merah tu. Dia rasa mungkin ni salah faham. Lepas tu yang staf hospital ni, dia nampak pakcik ni dia pegang botol cap kapak guys. Jadi apa yang dia buat, dia bacakan kalimat suci dan dia terus cakap, masuk kau ke dalam botol ini, masuk kau ke dalam botol minyak angin guys. Kemudian staf hospital ni tiba terus dia meluru ke pakcik yang driver van ni. Dia sabar, dia kata macam ni, sabar pakcik, sabar, ini bukan hantu, tu manusia pakcik. Cakap macam tu. Driver van tadi dengan keadaan yang tengah lepas bersilat, dengan pegangnya botol minyak angin cap kapak, dia pun macam, oh, migraine tadi, tiba-tiba migraine guys. So kat sini dia punya hikmah dia tak ada hikmah pun. Ni cuma cerita yang tak seram tapi boleh dikongsi bersama. Tak semestinya kita nampak tu semuanya hantu guys sebenarnya. Boleh jadi itu salah faham, kan. Okay, sebenarnya cerita ni diambil daripada sebuah buku, iaitu Misteri Camp Motivasi. Aku tak tahu penulisnya kat mana sebab aku cuma baca kat Twitter je. Okay, sampai situ saja cerita seram saya. Yang tak seram, jangan lupa like, share dan subscribe, dan tunggu video yang akan datang. Bye bye.